Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Semoga ceria, bahagia bersama keluarga yang tercinta. Pembelajaran kita hari ini bertajuk Anggun Jahitan Tradisional. Pada paparan slide yang cikgu tunjukkan sekarang, ada contoh jahitan belut pada baju kurung tradisional. Okey. Dan juga ada contoh cara untuk membuat jahitan tulang belut untuk leher baju kurung tradisional. Okey, nanti kita akan tengoklah video apa itu jahitan tulang belut. Okey. Harap semua dah bersedia. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu tahu apa yang kita akan belajar hari ini. Seperti yang kamu lihat, standard kandungan, standard pembelajaran 1.1.3, mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis. Selain itu, objektif pembelajaran kita adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memberikan 2 respon yang betul terhadap soalan yang ditanya secara kritis. Okey, kamu perlu beri 2 respon terhadap soalan yang kita akan lihat sebentar nanti. Senang sahaja, teruskan beri perhatian. Menunjukkan cara-cara mudah untuk menjahit jahitan tulang belut. Sebagai permulaan, kita membuat simpulan menunjukkan cara-cara mudah untuk menjahit jahitan tulang belut. Sebagai permulaan, kita membuat simpulan pada hujung benang. Langkah yang pertama, masukkan benang dari bawah dan membuat 3 jahitan. Satu, dua, tiga. Dengan ini, siap langkah yang pertama. Sekarang, langkah kedua, kita masukkan benang ketiga ke bawah benang jahitan kedua. Hanya masukkan saja benang ke bawah jahitan kedua. Kemudian, cucuk jarum jahitan benang pertama tadi ke benang ketiga. Maka ini selesai untuk langkah yang kedua. Sekarang, masuk untuk langkah ketiga. Benang dari langkah akhir kedua tadi dimasukkan ke belakang benang jahitan terakhir pada kain, iaitu pada bahagian belakang. Sekarang mulakan jahitan pada benang yang baru seperti jahitan langkah pertama tadi di sebelah jahitan langkah ketiga. Selepas itu, kita akan ulang langkah pertama tadi dan masukkan benang ke bawah jahitan benang kedua tadi. Seterusnya, masukkan jarum. Okey, itulah contoh jahitan tulang belut. Untuk video penuh, boleh lihat pada pautan yang cikgu paparkan yang berwarna biru itu. Seterusnya, tadi kita dah lihat
Contoh jahitan tulang belut. Sekarang kita nak lihat petikan tentang anggun jahitan tradisional. Okey, kita akan baca info di sebelah ini. Cikgu harap kamu dapat baca dengan teliti kerana kita akan jawab soalan yang diberikan berdasarkan maklumat yang dibaca ini. Okey. Mari kita baca sama-sama dengan sebutan dan intonasi yang betul. Anggun jahitan tradisional. Balkis dan kawan-kawannya menonton video tentang jahitan tulang belut di dalam bilik tayang. Jahitan tulang belut satu seni dalam jahitan. Jahitan ini biasanya terdapat pada leher baju kurung tradisional dan baju Melayu Teluk Belanga. Jahitan tulang belut yang cantik ini dihasilkan secara bertindih-tindih, serong dan meruncing. Masih belum ada tukang jahit yang dapat menjahit tulang belut dengan mesin. Oleh itu, seni jahitan ini begitu berharga dan istimewa sehingga kini. Jahitan tulang belut amat diminati kerana mempunyai nilai tradisi yang tinggi. Itulah petikan tentang anggun jahitan tradisional. Okey, jika kita lihat dekat sini, ada beberapa perkara yang penting, okey, yang perlu kita highlightkan, yang perlu kita lihat dengan teliti, iaitu jahitan ini biasanya terdapat pada leher baju kurung tradisional dan baju Melayu Teluk Belanga. Okey, baju Melayu Teluk Belanga ni baju Melayu yang dia tak ada collar tu, okey. Dia leher bulat tu. Okey. Dan baju kurung tradisional ni yang seperti awak lihatlah. Okey, baju kurung tradisional ni untuk perempuan lah. Tak ada lelaki pakai baju kurung. Okey, baju Melayu pula dipakai oleh kaum lelaki. Okey, seterusnya. Macam mana jahitan ini dihasilkan? Okey, ia dihasilkan secara bertindih-tindih. Okey, lihat yang cikgu warnakan. Lepas tu serong dan meruncing. Okey, seperti dalam video yang dipaparkan tadi. Okey, itulah tekniknya. Dan buat masa sekarang ni, tak ada lagi keupayaan untuk jahitan itu menggunakan mesin. Okey, masih belum ada. Belum ada mesin ataupun belum ada lagi alat yang boleh digunakan untuk menjahit jahitan secara tulang belut ni. Okey. Dan juga teknik jahitan ini berharga dan istimewa. Okey, dia lain daripada yang lain. Okey. Dan seterusnya mempunyai nilai tradisi yang tinggi. Okey, masih ramai yang minat dengan jahitan jenis ini. Mungkin sebab selesa ataupun lain daripada yang lain lah. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak isi penting dalam info yang dipaparkan pada muka surat 79 ini. Sekarang ada soalan yang pertama. Okey, murid-murid, pada pendapat kamu, apakah keunikan jahitan tulang belut? Okey, apakah keunikannya? Okey, kamu boleh lihat dalam info yang kita baca tadi. Okey, ada jawapannya. Cuba fikir, apa keunikannya? Okey, keunikannya ialah cikgu tukar warna. Okey, jahitan tulang belut yang cantik ini dihasilkan secara bertindih-tindih, serong dan meruncing. Okey, lihat yang cikgu highlightkan ini, yang cikgu warnakan dengan warna biru. Okey, inilah keunikannya.
kita lihat jawapan yang lebih lengkap. Pada pendapat saya, keunikan jahitan tulang belut adalah jahitan ini dihasilkan secara bertindih-tindih, serong dan meruncing. Okey, jadi macam inilah cara kamu untuk menulis jawapan yang lengkap. Okey, apabila soalan bertanya tentang pendapat kamu, kamu jawablah dengan baik seperti yang cikgu paparkan ini. Pada pendapat saya, keunikan tulang belut adalah jahitan ini dihasilkan secara bertindih-tindih, serong dan meruncing. Okey, lengkap jawapan itu. Bagus, kita akan maju ke soalan yang kedua. Bagi soalan kedua, mengapakah seni jahitan tersebut perlu dikekalkan? Okey, kenapa kita perlu kekalkan seni jahitan ini? Apakah alasannya? Okey, cuba kamu fikir. Apakah alasannya? Apakah rasionalnya kita perlu kekalkan seni jahitan ini? Okey, dapat jawapan? Okey, bagus. Cuba kita tengok sama tak dengan jawapan yang cikgu akan paparkan ni. Okey, itulah jawapannya. Kerana mempunyai nilai tradisi yang sangat tinggi. Okey, ini warisan turun-temurun. Okey, kita ambil jawapan pada baris terakhir ni. Okey, kalau kamu lihat dekat gambar yang berwarna merah ni, contoh seni jahitan tulang belut ni lah. Okey, yang dipaparkan. Okey, ada bermacam-macam corak. Seperti yang warna merah ni, warna hijau dengan kuning, warna hitam dan kuning. Okey, dia sangat istimewa. Okey, jadi itulah perbincangan soalan 1, soalan 2 untuk hari ini. Maka sekarang kamu dah mencapai objektif pembelajaran, iaitu kamu dapat jawab 2 soalan, dapat memberi 2 respon terhadap soalan secara kritis. Baiklah murid-murid, untuk hari ini, ringkas sahaja, cikgu nak kamu salin semula soalan 1 dan soalan 2 beserta jawapan yang telah dibincangkan tadi dalam buku nombor 1. Okay? Jika kamu dah habis buku nombor 1, kamu boleh guna buku nombor 2 lah. Ataupun pada kertas yang sesuai lah. Okay? Kalau kita ikutkan sekarang ni, kedai buku pun tak boleh buka kan. So, mengikut kesesuaian kamu di rumah lah. Okay? Kalau ada buku lama yang masih banyak lagi kosong, boleh guna juga yang tu. Tak ada masalah. Janji kamu buat, kamu ikuti pembelajaran, kamu ada lakukan latihan menulis, sudah cukup baik. Okay, kamu tulis macam cikgu tunjuk ni. Soalan 1, apa soalan dia, lepas tu jawapan, tulis dengan jelas, cantik, senang dibaca dan gariskan jawapan tu. Selang satu baris, tulis soalan nombor 2. Dan jawapannya digariskan dengan menggunakan pembaris supaya lebih cantik, kemas dan senang dibaca. Okey, itu sahaja tugasan hari ini. 2 soalan ini sahaja. Okey, untuk memantapkan penulisan kamu. Okey, menambah kosakata kamu. Apabila kita mendengar sahaja, mungkin kita kurang kefahaman tu kurang lah. Kalau bila kita dengar, kita buat latihan, kita tulis, lebih baik. Okay, kesannya lebih tinggi, lebih bagus. Maka, saya ucapkan terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Dan motivasi untuk hari ini, cikgu gunakan motivasi ayat English lah.
Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Okay. Maksudnya, bila kita penat, contohkan kita belajar, kita rasa penat, okay, kita boleh minum air, kita boleh rehat sekejap. Tapi janganlah kita putus asa. Okay. Kita usaha sikit demi sikit supaya kejayaan itu kita dapat kecapi. Okay. Janganlah ada masalah sedikit kamu terus putus asa. Okay. Terus berusaha, kuatkan semangat, kekalkan semangat yang ada untuk mengikuti kelas secara online ni. Semoga wabak ini dapat diatasi secepat mungkin dan kita dapat berjumpa dalam kelas bersemuka. Terima kasih semua, jaga diri, sentiasa ceria, bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum, salam sejahtera.